Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, bahasa Melayu hanyalah bahasa. Dia adalah alat komunikasi supaya yang faham bahasa Melayu akan dengan izin Allah dapat faham bayannya. Tapi yang bagi faham tu bukan bahasa tu. Satu orang tahu bahasa Melayu, dia dengar bayan bahasa Melayu, Allah tak boleh faham. Macam orang munafikin dalam majlis Nabi pun ada. Dia orang Arab, tapi lepas bayan dia orang tanya apa yang Nabi cakap, tak faham. Jadi ini jelas menunjukkan bahawa faham ni bukan bahasa. Dia hanya alat saja, means, asbabnya. Kita boleh faham bahasa Melayu, tapi bayan ni kita tak faham. Bila Allah tak bagi faham. Jadi kaum orang munafik tu dia pun nak tunjuk dia Islam lah kan, duduk majlis Nabi tu, tapi Allah tak boleh faham. Jadi satu orang yang kafir duduk bayan kita, dia tahu bahasa Melayu, dia pun tak boleh faham. Mungkin Allah bagi faham, wallahu a'lam. Tapi maknanya faham ni bukan sebab tahu bahasa. Allah bagi faham. Jadi kalau kamu tak faham apa aku cakap ni, kamu tanya Allah lah, bukan tanya aku. Sebab aku tak boleh bagi sebab dah kenapa kau tak faham. Melainkan aku cakap, Allah tak bagi kamu faham. Aku tak boleh bagi faham, walaupun aku dah cuba cakap bahasa Melayu, bahasa yang kamu faham, kemudian bahasa Inggeris, bahasa yang kamu faham. Tapi bila Allah tak bagi faham, tak faham je. Bahasa Melayu pun tak faham, bahasa Inggeris pun tak faham. Jadi kenapa orang munafikin tu tak diberi faham? Sebab dia bukan duduk untuk suka ke Allah, dan bukan dia duduk untuk betul-betul nak faham. Dia duduk aja untuk supaya dikenal sebagai orang Islam. Tapi Allah bagi tahu lepas majlis Nabi tu, dia cakap pada sahabat, apa yang Nabi cakap tu aku tak faham. Jadi siapa yang tak faham bayan ni, raguilah iman dia. Sama ada dia orang betul-betul beriman atau pura-pura beriman. Bahasa Inggeris pun tak faham, bahasa Melayu pun tak faham. Itu apa bahasa pula yang nak pakai? Tentu sekali bukan saya bagi faham, Allah bagi faham. Jadi macam itu juga, makan ada yang kenyang, ada yang tidak.
makan benda sama, jumlah sama. Satu Allah bagi hilang lapar, satu tak ada. Makan lagi, tak lapar, hilang lagi. Makan lagi, tak lapar lagi, hilang. Itu yang maknanya bukan makanan bagi hilang lapar. Macam bahasa bukan boleh bagi faham. Makanan bukan boleh bagi lapar hilang. Allah bagi hilang lapar, Allah bagi faham. Dua-dua ada duit. Satu bagi faedah, satu bagi bahaya. Duit sama. Satu dapat faedah, satu dapat bahaya. Satu orang beli motor, dia percaya motor tu bagi faedah pada dia. Dengan motor dia tu dia mati. Bila dia mati dengan motor tu, keluarga dia semua kata ini motor bagi bahaya. Dulu motor bagi faedah, sekarang ni motor ni lah sebab arwah suami saya mati, dia kata. Lawa motor ni, sekarang tak ada siapa nak pakai. Dari percaya motor bagi faedah kepada motor bagi bahaya. Sebenarnya tiada yang bagi faedah, tiada yang bagi bahaya melainkan Allah. Bila Allah letak bahaya melalui benda yang sama, yang kita sangka faedah, bahaya datang. Bila Allah bagi faedah dari benda yang sama, walaupun kita percaya selama ni benda dia bagi buruk, dia boleh bagi faedah. Jadi ular, Allah beritahu kepada Nabi Musa, ajar dia, tak boleh bagi bahaya melainkan aku izin. Jadi kamu tangkap ular kat kepala dia, aku akan tukar dia balik jadi ular, jadi tongkat kamu. Musa pun tangkap ular. Ular tak boleh bagi bahaya. Duit tak boleh bagi faedah. Apa pun tak boleh bagi bahaya, apa pun tak boleh bagi faedah, melainkan Allah izin. Jadi kerana kita percaya dengan apa kita nampak, maka kita berkelakuan mengikut apa yang kita faham dengan pandangan itulah. Kalau pandangan atau pengalaman kita benda tu bagi bahaya, kita pun percaya. Dalam hati kita dia bagi bahaya. Kalau kita nampak dan pengalaman kita dia bagi faedah, maka kita percaya dia bagi faedah, dan kita berkelakuan mengikut itulah. Mengikut apa kita percaya sebagai faedah, apa yang kita percaya sebagai bahaya. Jadi sekarang kita semua percaya, hampir semua manusia, ada duit faedah. Tak ada duit bahaya. Ada duit faedah, tak ada duit bahaya. Jadi orang semua takut tak ada duit. Satu lagi, ada kerja, ada duit. Tak ada kerja, tak ada duit. Jadi orang sangat takut bila tak ada kerja. Siapa takut sekali bila tak ada kerja? Angkat tangan. Siapa yang takut bila tak ada kerja? Angkat tangan. Tak ada? Tak ada saya yang takut. Sufian tak ada takut? Ha? Ni? Takut. Mula tak nak mengaku. Semua takut. Kenapa takut tu datang? Sebab kita percaya tak ada kerja bagi bahaya. Bila dapat duit banyak, semua suka. Siapa tak suka? Angkat tangan. Bila dapat kerja yang mana gajinya di 20,000 sebulan. Ya. Siapa yang tak suka? Angkat tangan. Ada? Angkat tangan, ada suka? Suka. Sebab apa suka? Percaya. Dia bagi faedah. Jadi kita percaya dia bagi faedah bukan sebab Allah bagi tahu.
Allah beritahu. Allah beritahu dalam Quran tak ada kerja bagi mudarat, ada? Ha? Atau Allah bagi tahu kalau tak ada duit mudarat, ada? Sepan yang tak baca Quran pun boleh agak, tak ada. Allah bagi tahu yang bagi bahaya bila amal tak ada, amal baik tak ada. Betul tak? Dan bagi mudarat bila amal buruk banyak atau amal baik tak ada. Bagi faedah bila amal baik. Itu Quran tu. Mana satu benar? Yang kita percaya atau yang Allah bagi tahu? Semua tahu tu kan? Ha? Tapi tak buat. Kenapa? Kenapa kita tak percaya? Amal baik tu dengan izin Allah bagi faedah, amal buruk bagi bahaya. Ada percaya? Siapa percaya kalangan kamu? Angkat tangan. Angkat tangan. Tak ada. Percaya tak? Kau? Semua tak percaya. Berapa lama dah buat usaha dan cakap kami taat perintah Allah berjaya, langgar perintah Allah gagal. Betul tak? Berapa tahun kamu cakap tu? 10 tahun kau? Tak masuk lagi. Betapa susahnya nak percaya benda yang gaib. Kenapa kita percaya, kita tak percaya amal baik faedah, amal buruk bahaya? Sebab gaib kan. Yang dijanji oleh Allah pun syurga. Atau berkat dalam dunia, tenang. Orang yang amal baik ni, hidup dia di dunia Allah bagi tenang, ceria, tak ada susah hati. Namanya berkat. Di akhirat syurga. Semua tu tak nampak tu. Tapi kalau ada duit, terus dapat rumah baru, kereta baru. Kan? Baru ni bila saya ada dapat banyak duit, kan? Semua tukar kat rumah saya. Repair sana beli, barang beli. Anak-anak saya semua, abah banyak duit, mana dapat? Asyik. Tapi kalau iman kuat, dia sampai. Abah dapat iman kuat, mana dapat? Tak ada. Jadi benda kesan pada duit ni nampak. Pendi Hanzalah dapat gaji sikit kan, kerana kerja 6 jam. Dia nampak tak kesan dia? Jadi terus dia cakap dia tak mau kerja 6 jam. Dia mau kerja 8 jam. Kerana dengan 8 jam banyak duit, banyak nampak faedah. Amal dia nampak. Nampak tak? Nampak tak amal baik, faedah dia? Tak nampak. Jadi kita hari ni, kehidupan kita ni berkisar dengan pandangan kita. Apa kita nampak, apa kita tak nampak. Jadi Allah bagi tahu, orang takwa ni bukan orang percaya pada benda nampak. Macam saya cakap kat kamu, Allah janjikan pada orang beriman beramal soleh kuasa pemerintahan di bumi. Dan saya percaya, saya orang beriman beramal soleh. Saya bagi tahu kamu, saya akan diberi kuasa oleh Allah pemerintahan di bumi. Kamu percaya tak? Tak ada kan? Kamu percaya tak? Tak. Kamu tak percaya sebab apa? Tak nampak kan? Tapi bila saya dah dapat, percaya. Itu bukan percaya. Percaya ni, orang takwa ni, kata Allah, zalikal kitabul la khairan fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Pertama, allazina yu'minuna bil ghaib, maknanya mereka yang percaya pada yang gaib. Allah gaib kan nampak. Yang paling gaib yang kita kena percaya Allah. Kemudian apa yang Allah bagi tahu kita yang gaib yang kita kena percaya? Malaikat, neraka, syurga,
akhirat ni semua kita tak nampak. Tapi Ustaz, kenapa kita percaya? Kalau kita percaya pada Allah, baru kita percaya benda ni. Kalau kita tak percaya Allah tu ada, kita tak percaya tu semua. Percaya? Kalau kita tak percaya Allah ada, percaya syurga ada, Sufyan, neraka ada, akhirat tu tak percaya, malaikat tak ada, akan dibangkitkan lagi, tak percaya, akan dihidupkan lagi. Allah beritahu mana mak bapak orang tu takwa, dia bagi tahu anak dia, kau beriman kepada Allah. Anak dia itu ayat yang diturunkan tu. Jangan cakap pada mak bapak kamu macam tu. Itu kau nak ajak aku beriman kepada hari akhirat. Cubalah, banyak orang yang dah mati berketurunan mati. Cubalah, tak ada yang hidup balik. Semua jadi pasir lah dan debu. Jadi dia marahlah kat mak dia, sebab mak dia cakap suruh beriman kepada Allah. Saya tak beriman. Jadi kepada alam akhirat lah, saya tak percaya Allah. Saya tak mahu. Bila saya percaya Allah, saya percayalah ada hari akhirat, hari kebangkitan. Saya tak nak percaya. Anaknya cakap, orang selama ni dah mati dah, berketurunan mati, tak ada hidup balik. Ya. Jadi dia sangkah mak dia, bapak dia. Sudah datang ayat, jangan kamu cakap pada mak kamu, berdosa. Jadi orang tak percaya Allah, tak percaya semua tu. Pertama sekali percaya gaib ni, percaya Allah gaib, dan Allah tak buat dia nampak walau kepada Nabi dia, melainkan Nabi Muhammad ketika dia jumpa Allah di atas punya langit, atas pada langit yang ketujuh. Lain orang tak ada. Semua dengan wahyu, dengan suara, dengan mimpi, macam tu lah. Nyata tak ada. Jadi bapa yang mulia, Allah tak nampak, gaib. Jadi sejauh mana kita percaya dengan yang gaib ini, sejauh itulah iman kita kuat. Kalau kita percaya dengan yang nampak, memang tak percaya Allah tu ada. Yang Sufyan orang yang percaya kepada yang apa Sufyan? Yang gaib ke yang nampak? Yang nampak. Samad? Nampak. Rashidi? Percaya semua dengan yang nampak. Zalikal kitabula raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minu nabil ghaib. Kau percaya yang gaib ke yang nampak? Jadi kita sekarang kena ubah, tukar, dari percaya yang nampak kepada percaya yang gaib. Kena ikut apa Allah mau. Allah kata yang kau nampak tu semua menipu tau. Kalau kamu baca Quran lah. Tapi kalau kamu tak baca Quran, saya nak bagi tahu kamu bahawa Allah bagi tahu yang kamu nampak tu apa dia? Menipu. Percaya tak dengan Allah tu? Sepatut kita percayalah kan. Siapa lagi yang tahu yang benar? Ada orang lain tahu yang benar dari Allah. Orang lain semua tak tahu yang benar. Sufyan, ada orang lain tahu yang benar dari Allah. Kau tahu yang benar? Samad? Bapak kau? Semua tak tahu. Sebab semua terhad kan. Penglihatan terhad, pendengaran terhad. Kita dapat ilmu dari situlah. Apa kita nampak dan apa kita dengar.
Kalau kita tak dengar, kita tak nampak, apa ilmu yang kita nampak? Semua yang kita dapat ilmu ni orang bagi tahu kita atau kita nampak. Jadi mata kita tak nampak betul. Mata kita ni mana nampak betul? Boleh nampak betul. Kita percaya mata nampak betul. Bila matahari tu baru naik, nampak dia besar tau. Bila matahari tu ke atas tengah-tengah hari, dia kecil. Betul ke dia kecil? Atau dia saiz sama? Saiz sama tapi nampak kecil. Banyak contoh lah. Benda besar dekat, jauh kecil. Banyak benda tak nampak ada. Macam COVID sekarang. Nampak virus. Tapi percaya sebab apa? Ada kesan dia, muk mati, zap mati, zup mati, zap mati. Tiba-tiba je, tiba-tiba ramai orang mati. Macam bila dia mengganas dekat India, ramai orang kena campak dalam sungai, tak boleh nak dibakar lagi. Berderet mayat dibakar. Kayu habis. Tak cukup kayu, campak je dalam sungai Ganges tu. Jadi baru orang, virus tu nampak kesan dia. Begitulah. Current tak nampak, kesan ada. Tiba-tiba lampu tak ada, kipas tak ada, panas. Asal ni pasanglah switch, current tak ada. Orang yang cakap current tak ada tu tak nampak. Tapi semua percaya dengan tak nampak. Kenapa susah nak percaya Allah tu ada dan tak nampak? Current kita percaya dia ada, walau tak nampak. COVID-19 percaya ada, walau tak nampak. Beria-ria, rendah seluruh dunia tak. Hari ni orang dapat vaksin, nak dapat herd immunity, makna immunity berkelompok, tak dapat. Ambil vaksin, dah COVID naik Delta pula, yang boleh menjangkit dalam berapa second. Mana nak lawan? Nak invent virus vaksin satu lagi, makan masa. Bila dah siap vaksin tu, lagi strain lain pula. Dah macam mana nak buat? Tak ada harapan, hanya suruh orang vaksin lah. Vaksin. Terus vaksin. Itu je lah cara. Tapi mana nak melawan kepantasan COVID tu untuk mutate. Mutate mana bertukar strain yang lebih ganas. Kita punya vaksin tu tak mampu nak menahan yang ganas ni. Yang belum ganas tu boleh lah. Dah kena lagi satu vaksin, kali kedua pula. Nanti kalau tak tahan, ketiga pula. Sampai bila pula nak habis macam tu? Berapa orang nak divaksin? Semua orang baru dapat immunity berkelompok tu. Kalau jadi harapan tipis lah. Sehingga orang ada bagi tahu, siapa yang dapat hilangkan COVID ni, kita bagi negara kita kat dia. Memang patutlah bagi kat dia negara ni. Kalau COVID ni hilang kat seluruh dunia, bagi kat dia kuasa dunia ni. Kuasa dunia ni bagi kat dia lah. Sebab tak ada orang boleh lawan vaksin ni. Dah berapa tahun dah ni? Dekat 2 tahun dah. Sebelum ada vaksin. Tak, semua orang jangka tak lama lagi hilang lah, kita dapat buat election. Semua orang politik beranggapan sangka baik lah. Dia ingat dah vaksin datang bulan 2, bulan 3, bulan 8 habis lah. So bulan 10 boleh buat election lah. Sekarang Muhyiddin sudah jatuh, election. Buat interim prime minister. Interim minister berapa lama kalau COVID 2-3 tahun lagi? Jadi orang yang nak berkuasa, nak jadi
berkuasa di dunia ni, bukan Malaysia je, kena orang yang mana melaluinya COVID hilang. Ada ke orang macam tu? Bukan vaksin ada hilang, dia ada berkuasa hilang semua. Tentulah orang tu yang kena dibagi kekuasaan dunia kat dia. Itu macam. Sebab dia ada je merintah dunia, hilang COVID. Macam siapa tu? Siapa tu? Dia ada power apa orang tu? Takkan ada power lain macam pula kan? Selain dari dia ada kekuatan Allah dengan dia. Maknanya dia ni kekasih Allah, rapat sangat dengan Allah. Allah dengar apa dia cakap. Bila dia jadi pemerintah seluruh dunia, dia kata, ya Allah, hilangkan COVID. Zup, COVID hilang. Kalau dia kata, ya Allah, hilangkan COVID kat Malaysia, Malaysia je hilang. Jadi dia nak bagi tahu siapa yang nak COVID hilang, tunduk kat aku. Orang tu pun terpaksa, ya, okey, perjanjian. Dia cakap, wahai Allah, hilangkanlah COVID kat Amerika. Zoom, hilang. Amerika yang dulu kuasa besar dah tunduk kat orang tu. Kuasa besar, dia tunduk kat orang tu. Inilah siapa yang dekat dengan Allah, bukan dia dapat apa dia naknya, semua dia dapat. Sehingga kekuasaan di dunia ni dia dapat. Sebab itu Allah bagi tahu, kami menjanjikan kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Kekasih Allah tu beriman beramal soleh tahap tinggi. Sangat. Kuasa pemerintahan di bumi kan, bukan Malaysia. Kuasa pemerintahan di bumi. Cuba tengok ayat tu baik-baik. Memanglah Malaysia ada di bumi, tapi kuasa pemerintahan di bumi jelas. Macam mana Allah nak bagi dia kuasa di bumi? Mestilah orang yang mana seluruh dunia hari ni mau hilang COVID. Mau, betul tak? Siapa yang tak nak? Amerika mau. China sekarang COVID dah masuk lagi. China dahsyat, ramai. Dia merebak cepat tau. Macam India ni dia ramai. Tak ada tempat di India yang orang tak ada ramai. Waktu kita keluar buat kerja tabligh di India tu, bila gas petang, macam ulat orang. Tak sempat-sempat nak jumpa. Jawab ini. Berapa tempat kat Malaysia tak adalah orang. Kat Malaysia rumah dekat Sebatu tak ada orang. Sana tak. Jumpa orang aja. Begitu ramai orang. Begitu juga Pakistan, Bangladesh, China. Saya tak pernah lah pergi China, tapi Indonesia sedap pergi jumpa orang aja. Tak ada tak jumpa orang. Banyak orang. Jadi bila COVID datang negara ni, dia merebak. Cepat. Ramai. Paling banyak COVID di Selangor, orang ramai sini. Kurang memanglah Brunei 400,000. Negara besar 400,000. Duduk semua renggang-renggang. Memanglah tak ada jangkitan. Dia orang kata apa pula? Vaksin ketuhanan pula. Aduh. Makan vaksin kan. Brunei tu negara kecil, 400,000 orang. Semua rumah besar-besar, duduk jarak-jarak. Susah ya COVID nak menjangkitnya. Yang tepatnya yang banyak orang ni. China, India, Amerika, Europe. Tahu. UK tengok. Orang berjalan sana sini. Ada tengok jalan kat Malaysia macam jalan kat UK. Kita tengok gambar dia je. Ramai orang jalan. Kat India, ya, Bangladesh. Sekali dijangkit COVID, zoom. Dia macam api yang merebak tiba-tiba. Jadi semua orang mahu COVID ni. COVID ni sekarang Allah bagi seluruh dunia tau. Untuk Allah bagi kuasa pemerintahan kepada orang tu. Siapa orang tu? Kau faham tak?
Untuk Allah bagi kuasa pemerintahan di bumi ni kat orang tu yang dijanjikan dalam Quran. Tuan jangan cakap Quran tak betul. Quran tu betul ke tidak? Ayat tu maknanya apa? Kuasa pemerintahan di bumi diberi kepada siapa? Beriman bermasalah macam Yazid ke? Macam Samad ke? Beriman bermasalah yang sangat tinggi, yang Allah pilih sebagai kekasih dia. Rapat. Orang ni, saya bagi contoh, banyak parti kat dunia ni. Parti UMNO, parti PAS, parti Perikatan, parti macam-macam lagi lah. Dekat England, dekat semua ada parti. Semua orang ada ahli dia. Nah, jadi UMNO mencadangkan ketua UMNO lah, atau orang UMNO jadi Perdana Menteri. Gitu je orang Pakatan Harapan, kan? Allah SWT, dia punya parti banyak tak ahli parti dia tu kat dunia ni. Agak-agak parti Allah ni, ahli dia orang beriman beramal soleh yang jadi kekasih dia tu. Itu parti dia, maknanya kumpulan dia lah. Jadi kalau dia nak lantik pemerintah di bumi ni, agak siapa dia lantik? Yang ahli parti dia takkan nak lantik macam orang UMNO, takkan nak lantik orang Perikatan, Pakatan Harapan pula, betul tak? Jadi parti Allah ni lah yang akan jadi penguasa di dunia ni. Kami menjanjikan menjanjikan kepada mereka yang beriman. Surah An-Nur ayat 55. Kami menjanjikan kuasa pemerintahan di bumi. Tuan faham ya, bumi bukan Malaysia je. Bumi mana duduk atas tanah bumi ni. Negara yang semua kat dalam bumi ni, termasuk laut tau. Bumi. Allah bagi kuasa pemerintahan kat orang tu. Agak-agak siapa orang tu? Tuan tak tahu. Tuan tahu bila dia naik aja. Dia tak naik tak tahu. Dan kalau dia tak naik, itu mana bukanlah dia. Kalau dia tak naik, betul tak? Kalau dia naik, mesti orang tu, tak ada orang lain. Dan wajib kamu tunduk kat dia. Wajib. Seluruh dunia. Kalau tidak, habis lah. Kan? Wajib. Mandatory, they call it. Tunduk dan taat. Tak boleh nak jawab. Sebab dia dengan Allah ni, intimate lah. Dia cakap je doa tau. Dia arah je order. Kena ikut. Tak ikut, habis. Itu punya power dia. Kalau orang nak memerintah seluruh dunia ni, tak ada. Kalau seluruh dunia nak undi dia menang, tak ada. Boleh lah. Ada election, seluruh dunia pergi undi satu orang. Agak-agak orang semua nak undi dia ke? Kat Malaysia pun tak boleh semua orang undi Dr. Mahathir. Memang tak boleh kalau orang bukan keluarga Allah, bukan ahli Allah. Ahli parti Allah maksudnya. Keluarga Allah ni. Takkan dapat kuasa pemerintahan di bumi ni. Jadi hari ni Tengku Razalik dicadang oleh UMNO sebab dia ahli UMNO, bukan dia ahli Allah punya. Kalau nak dia beri kuasaan di bumi, tak boleh dia. Malaysia pun tak tahu boleh ke tidak. Ada juga orang yang tak mau dia kan. Tapi kalau orang Allah ni yang Allah janji, kau mau tak mau, kau sedia tak sedia, aku bagi kat dia, habis kau. Sekarang ni dia bagi COVID. Seluruh dunia dia bagi COVID. Tak pernah kita diberi COVID, diberi perkara macam ini sejak dulu lagi tau. Sejak Adam sampai hari ini belum pernah macam ni. Dulu semua localized punya. Tapi ini merebak ke seluruh pelosok dunia, walau pulau-pulau pun. Brunei tu tak lama lagi kena lagi tu.
Baru dia tahu dia punya vaksin ketuhanan tu sejauh mana berkesan. Lama senyap mulut dah. Nanti satu orang Brunei kalau dia tutup pintu dia letus, tak ada siapa masuk. Nanti Allah buat COVID tu terbang daripada Sarawak tu, dia terbang. Terbang kat Brunei bukan susah. Brunei nak menghalang macam mana? Nak letak besi. Tak lama lagi Brunei pun kena. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki dunia ni. Bukan dunia, seluruh alam ni. Dia memiliki segala-galanya, bukan saja seluruh alam. Yang dalam seluruh alam tu. Apa yang di dalamnya. Dunia dan langit, kata Allah, dan di antara keduanya, langit dan dunia ni. Semua milik Allah. Kalau orang tu diberi kekuasaan di bumi, Allah begitu di bumi je. Tak ada sampai langit dia. Dia tak ada kuasa sampai langit. Jadi orang yang dicintai oleh Allah tu, akan Allah bagi dia kekuasaan di bumi. Perantaraan wabak COVID ni. Tuan tunggulah kedatangannya yang dikenal selama ini oleh semua orang sebagai Al-Mahdi. Al-Mahdi itu maknanya pembaharuan, yang membawa pembaharuan kepada agama Islam. Agama Islam ni dah rosak. Tuan kalau tak tahu, saya nak bagi tahu, agama Islam ni sejak Nabi meninggal, dia terus rosak. Bukan tambah baik dia. Rosak sampailah Al-Mahdi. Islam tu dibetulkan kembali. Diperbaiki, diperbaharui. Bukan dia buat benda baru, tak. Yang ada dulu tak ada dah. Lama dah tak ada. Diperbaharui. Bila orang tu naik berkuasa, agung mahu atau tidak, sultan raja mahu atau tidak, ini tak ada penting. Allah buat apa saja kat siapa yang tak mahu, dia naik, Allah buat sehingga dia naik. Kalau sultan agung tak mahu, Allah matikan dia orang semua. Agung dan sultan memang tak ada kuasa nak memilih orang yang diberi kuasa pemerintahan di bumi ni. Tak ada orang. Raja Agung Malaysia ni tak ada kuasa langsung di bumi punya, mana boleh. Sultan kita tu raja di bumi. Sultan yang sekarang ni Raja Pahang je. Malaysia 5 tahun je. Raja Malaysia Agungnya tu pun dia kena panggil semua raja. Kalau raja tak setuju, yang ini pemerintahan kuasa di bumi, yang melantiknya tak ada lain melainkan Allah, iaitu pemilik bumi ni. Siapa yang Allah bagi? Kepada yang beriman dan beramal soleh. Tahap tinggi kekasih dia. Tuan mungkin rasa mana ada kekasih Allah sekarang. Tapi ada dalam Quran. Nabi mati, Nabi dah mati dah. Kalau dia orang kata kekasih Allah Nabi Muhammadnya, tak betul. Ada satu lagi yang Nabi bilang, aku sangat rindu dengan dia, sangat cinta dengan dia. Sahabat kata, bukankah kamu sahabatku, dia kekasihku, dia lahir kemudian, dia sangat cinta pada aku. Jadi Nabi cinta pada dia sebab Allah cinta kat dia. Nabi tak cinta kat orang yang Allah tak cinta. Jadi kamu tak mencintai orang tu memang satu benda yang mudarat besar lah. Jadi tuan-tuan bapak sekalian, inilah kupasan ayat Quran surah An-Nur ayat 55 tu. Kupasan tu dengan izin Allah hari ini disampaikan. Kamu baca dan tengok kat kitab tu, tengok terang-terang. Aku nak percaya tak kat ayat ni. Kamu tak percaya, kafir. Semua ayat Quran ni yang benar, tak ada satu sentence pun kamu tak boleh tak percaya. Kamu nak tukar satu perkataannya, kamu habis. Allah akan bagi kamu seksa di dunia dan di waktu kamu mati dan di akhirat. Okey.